Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Cik dari mana? Saya dari Shah Alam. Oh, Shah Alam. Okey, Mm-mm. Ustazah nak tanya, boleh ke kalau Ustazah teruskan panggilan dengan panggil Encik Tuan? Mm. Panggil saya Pak Cik je lah. Saya ni dah Okey, tua dah. boleh Pak Cik. Pak Cik, Ustazah nak tanya. Pak Cik melalui celik Al-Quran ni, okey, Mm-mm. apa masalah utama Pak Cik dalam mengaji? Masalah saya ni dari segi huruf tu ada bertukar lagi, Ustazah. Mm. Maksudnya Pak Cik lebih nak kata masih lagi tak kukuh lah dari segi pengenalan huruf ya? Dari segi sebutan pun saya tak berapa jelas lagi dekat mana kedudukan macam apa tu orang panggil? uh, Mhm. Lidah tu kan, lidah dekat mana Hmm. saya tak pernah belajar sebelum ni. Kalau dulu belajar pun macam kita dengar kan orang orang dulu belajar macam mana kan, kita dengar orang sebut kita tak tahu kat mana lidah kita letak kat mana. Macam tu je lah. ha. Betul betul. Faham? Kiranya Pak Cik ada masalah kekeliruan huruf dan juga dari segi penyebutan huruf lah kan? Macam tu. Faham. Uh, Biasanya kalau untuk huruf-huruf yang bentuknya hampir sama seperti jim, ha, kha, Pak Cik kadang-kadang tertukar seperti sodo, tozo. Selalu yang kerap ni macam sodotozo lah, macam dia jadi susah sikit kita macam nak bezakan sodotozo tu. Faham? Ha. Okey Pak Cik, sebelum Ustazah ni, Ustazah ada soalan terakhir. Bila Mm-mm. kali terakhir Pak Cik belajar mengaji? Kalau ikutkan sebelum ni Pak Cik pernah belajar dekat Shah Alam tu. Hmm. Tapi masa belajar dekat Shah Alam tu tak lama lah, lebih kurang 3 bulan macam tu lah. Mm, Ah, mm, mm. Tapi tak banyak lah yang Pak Cik sempat belajar, sebab kadang-kadang dalam masa 3 bulan tu pun uh, Pak Cik apa ni tak dapat nak pergi. Ah, Hmm. Macam tu lah. Jadi tak, orang kata tak Faham? konsisten lah belajar tu. Ah, Oh, faham, faham. Tapi mm-mm. Alhamdulillah sekarang kita dah ada online Okey Itulah. Pak Cik. Pak Cik dah terima modul? Dah ada. Alhamdulillah. Okey, so dekat modul tu boleh tak Pak Cik tolong buka muka surat 3? Kita nak mulakan pelajaran pertama kita Mm-mm. Okey, Pak Cik, Ustazah nak buka whiteboard ni. Ah, ah. Ah, tak boleh buka whiteboard. Tak boleh buka whiteboard. Action. Okey Pak Cik, Mm-mm. sekarang Pak Cik dah dapat modul kan? Okey, Dah. dalam modul tu ada 3 item yang utama yang Pak Cik kena ada. Ah, Ha, ah. pertama Pak Cik akan dapat poster, Mm-mm. kedua buku celik huruf, Mm-mm. ketiga celik tajwid Mm-mm. dan lagi 2 tu adalah DVD. Hmm. Betul Pak Cik dapat semua tu? Ada dapat. Alhamdulillah. Mm-mm. Okey, sekarang kita akan untuk kelas pertama kita akan buka buku celik huruf dulu ya. Mm-mm. Okey, boleh Pak Cik tolong buka celik huruf muka surat 3? Boleh? Okey. Ustazah nak screen sharing Ah, ah. Okey. Okey Pak Cik. Kalau Pak Cik tengok dekat skrin ni, okey sama dengan buku yang Acik dapat tu kan? Sama. Okey. Hari ni kita nak belajar pelajaran pertama kita adalah konsep suku kata Al-Quran. Mm-mm. Sebelum kita belajar mengenal huruf, kita belajar dulu konsep asas dia. Mm-mm. Okey Pak Cik. Ustazah nak buat buka whiteboard sekejap sementara tu. Mm-mm. Okey. Pak Cik, kalau Mm. Bahasa Mm. Melayu kita akan gunakan abjad. Mm-mm. Okey. Kalau bahasa Arab kita akan gunakan huruf hijaiyah. Mm-mm. Okey. Sebelum Ustazah pergi pada ni, Ustazah nak buat satu perbandingan. Mm-mm. Okey, katakanlah Ustazah letak perkataan makan. Mm-mm. Okey.
Perkataan makan ni pakcik ada berapa suku kata? Dua. Makan. Dua. Dua suku kata. Pandai pakcik. Okey. Kalau ustazah bagi minuman, berapa suku kata? Minuman. 3. 3. Pandai dah pakcik. Okey, so ada 3 suku kata. Okey. Suku kata ini, bagaimana kita terdapatnya suku kata? Sebab adanya huruf vokal. A, apa huruf vokal dalam abjad pakcik? A, E, I, O, U. Bagus. Katakanlah ustazah letak perkataan MKN. MKN. Okey. Kalau ustazah WhatsApp pakcik, ustazah letak MKN, pakcik tafsirkan sebagai apa? Makan. Makan. Okey, kalau ustazah nak masukkan makin boleh? Boleh. Okey. Tapi dia boleh juga jadi makun. Okey. Sebab ustazah tak letak vokal pada dia. Bila kita tidak letak vokal, kita tak tahu sebenarnya bagaimana nak bunyikan dia. Maka vokal ni penting untuk kita bunyikan sesuatu huruf. Okey. Dan kita boleh ada makin ataupun makon. Sebab kita tak letak huruf vokal pada dia. Okey. Dalam erti kata yang lain akan boleh ada jadi 5 bunyi. Okey. Sekarang ni pakcik, dalam bahasa Arab cuma ada 3 bunyi. Iaitu bahasa Arab ada bunyi A, I, U. Sebelum ustazah terangkan lebih lanjut, ustazah nak tanya pakcik. Antara 5 bunyi dengan 3 bunyi, mana lebih senang sebenarnya? 5 ke 3? 3. 3, pandai. Maksudnya 3 bunyi lebih senang untuk kita belajar. Betul. Berbanding 5 bunyi. Bahasa Melayu ada 5. A, E, I, O, U. Tapi bahasa Arab ada 3 je. Iaitu baris atas, baris bawah dan baris hadapan. Baris atas akan bawa bunyi A, baris bawah akan bawa bunyi I, baris depan akan bawa bunyi U. Boleh pakcik ulang sekali dengan saya? Baris atas bunyi A, baris bawah bunyi I, baris depan bunyi U. Bahasa Arab ada 3 bunyi. Okey? Setakat ni pakcik boleh? Boleh. Okey, bagus. Selain daripada tu pakcik, ada satu lagi yang kita ada dalam bahasa Arab, iaitu dalam keadaan dia ada double line. Okey. Okey. Sama juga mula-mula kita letak A, I, U. Cuma kalau yang double ni kita akan tambah bunyi N, iaitu an, in, un. Ini kita namakan sebagai tanwin. Cuba pakcik ulang sekali lagi. Tanwin. Tanwin adalah double line macam ni. Okey? Okay. Dalam erti kata yang lain, kalau dekat buku celik huruf kita tu, okey, kat sini kita tulis ada baris, maka ada bunyi. Jadi pakcik kalau tak ada baris? Tiada baris, tiada bunyi. Pandai. Itulah dia. Kalau tiada baris, maka tiada dah bunyi. Pakcik catat Okey. Dalam erti kata yang lain, baris bersamaan dengan bunyi. Okey. Setakat ni pakcik okey? Okey.
Baris sama Okey, dengan ada apa? Pakcik ada apa-apa nak tanya Ustazah? maksudnya kalau huruf tu kalau tak ada baris dia tak ada Mhm. bunyi lah kan? Betul Pakcik. Kalau dia tiada baris, maka kita tak tahu macam mana nak bunyikan dia. Sebab tu tiada bunyi. Maka kena tahu, kita tahu huruf dan kita tahu baris dia. Baru kita tahu macam mana nak bunyikan dia. Okey? Okey, faham. Okey. Sekarang ni Pakcik, kita ada latihan. Kita tengok contoh kat bawah ni. Okey, kita tengok contoh kat bawah ni. Pakcik pun boleh tengok dekat buku Pakcik. Okey, kita tengok perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, perkataan ni kita dah biasa dah. Tapi hari ni kita tak akan baca je dalam keadaan biasa. Yang kita matikan him tu. Kita akan baca penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang Ustazah akan conteng kat sini. Pakcik sama-sama dengan Ustazah kita kira ada berapa baris. Boleh? Boleh. Okey, bismillah. Okey, pertama 1. Okey. Yang ni 2. Okey, yang ni 3. Pandai. Yang ni 4. betul. Lagi 5. Lagi 6. betul. Lagi 7. okey. Lagi 8. okey. Lagi 9. okey. 10. Okey, bagus. Okey. So ada 9, ada 10. So ada berapa baris kat sini Pakcik yang kita tengok? Ada 10 baris. Ada 10 baris. Maka ada berapa bunyi? 10 bunyi. Pandai. Itulah konsep dia Pakcik. Bila ada 10 baris, maka adalah 10 bunyi. Boleh? Boleh. Okey, kita pergi contoh yang kedua pula. Maliki yaumiddin. Okey, Ustazah, kita gariskan dulu siap-siap yang ada baris. Nanti kita tengok sama-sama ada berapa. Okey, ya, mi, di, ni. Okey. Betul Pakcik, Ustazah ada tertinggal tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak ada. Ada berapa? 7. Ada 7. 7 apa tu Pakcik? 7 baris. Pandai. Kalau macam tu ada berapa tu bunyi? 7 bunyi. 7 bunyi. Bagus. Itulah konsep dia. Bila mana ada berapa pun baris yang kita ada, maka begitulah bunyi yang kita ada dalam pembacaan. Pakcik okey? Okey, boleh. Okey. Kalau yang tanda tu Ustazah macam mana Ustazah? Yang mana Pakcik? Tanda W, tanda macam C terbalik tu. Itu macam mana Ustazah? Itu dikira baris juga ke? Yang itu bukan baris Pakcik. Contoh yang Pakcik kata tu tadi. Okay, sekejap Ustazah nak remove sekejap. Sekejap. Oh, maksud Pakcik tanda macam ni ya? Sekejap Ustazah naik atas sikit. Okay. Macam ni lah. Okey. Ini tanda ni kita tak dikira baris Pakcik. Yang kita kira baris adalah yang Ustazah cerita tadi, iaitu baris atas, bawah, depan. Ini tidak dikira baris. Okey, yang ini Pakcik jangan risau. InsyaAllah dalam celik tajwid kita akan belajar dengan lebih lanjut. Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang jom kita tengok muka surat 4. Okey. Pakcik, setakat apa yang Ustazah dah ajar tadi, ini ulangan balik. Okey, Pakcik tengok bahasa Melayu ada 5 huruf. Silap, maafkan Ustazah. Ada 5 bunyi. A, E, I, O, U. Tapi bahasa Al-Quran cuma ada 3. Iaitu A, I, U. Bagus. Ada 3 bunyi sahaja. A, I, U.
Okey. Kalau bahasa, okey. Tadi Ustazah kata A, I, U berdasarkan baris, betul? Lepas tu yang double line tu macam mana pula? Double line tambah N. Pandai. Jadi kalau an, lagi? In. Good. Kalau U? Un. Betul. So bahasa Al-Quran ada A, I. Bahasa Melayu ada A, I, I, O, U. Tapi bahasa Al-Quran ada A, I, U dan an, in, un. Boleh? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Pakcik. Okey. So kat bawah ni kita ada padankan huruf-huruf hijaiyah dengan huruf dalam bahasa abjad sebagai panduan awal untuk membantu. Tapi dengan lebih, untuk lebih ni, mari kita start baca daripada awal-awal muka surat 5. Boleh? Okey. Boleh. So, mari kita pergi pada huruf kita yang pertama. Huruf. Okey. Pakcik nampak tak gambar orang ni sebenarnya kalau pakcik tengok kat gambar ada buah apple jatuh atas kepala dia. Pok jatuh bawah. Maka titik dia tu duduk kat bawah. Jadi gambar ni sebenarnya ilustrasi kepada gambar huruf ba. Jadi pakcik ingat macam mana huruf ba? Ingat buah. Kenapa huruf buah ba kat bawah? Buah jatuh dari atas ke bawah. Jadilah huruf ba. Okey. Cuba pakcik sebut huruf ba. 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 Okey. Kalau kita buat huruf ba macam yang Ustazah ajar tadi. Okey. Kalau kita buat huruf ba. Okey. Kalau ba baris atas bunyi? Ba. Ba. Bagus. Ba baris bawah bunyi? B. Good. Kalau ba baris depan bunyi? Bu. Bu. Bagus. Pandai pakcik. So kalau dia dalam keadaan bertanwin pula. Okey. Kalau ba baris tanwin atas bunyi? Ban. Good. Kalau ban baris bawah bunyi tanwin? Bin. Bagus. Kalau ba baris depan bunyi? Bu. Bun. Bun. Pandai pakcik. Okey. Pause kejap. Okey pakcik. Okey, Alhamdulillah bagus. Okey, sekarang Ustazah nak Acik cuba baca kotak-kotak kat bawah ni. Boleh? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Acik start baca. Baca kotak pertama. Baca betul-betul. Okey. Ba. Bagus. Betul. Ba. Bagus. Ba. Pandai. Betul. Ba. Terus. Bagus. Ba. Bagus. Ba. Pandai pakcik. Senang kan? Alhamdulillah. Okay, Ba jom ni kita boleh pergi lagi lah huruf kot. Kalau ba ni senang lagi. Tak apa, insyaAllah. Yang lain semua senang. Okey. Sekarang kita pergi huruf yang kedua. Huruf ta. Okey, pakcik. Tengok gambar ni. Okey, gambar ni ada 2 ekor tupai melompat dari satu dahan ke satu dahan yang lain. Nampak gembira je 2 ekor tupai ni. 2 tupai ni adalah ilustrasi kepada gambar huruf ta. Jadi bila pakcik macam mana huruf ta, pakcik ingat ada 2 ekor tupai melompat. Huruf ta. Jadi sama juga macam yang kita belajar dekat huruf ba tadi, huruf ta ini bila kita jadikan dia baris atas, okey. Huruf ta bila baris atas bunyi dia? Ta. Okey, baris bawah bunyi dia? T. Baris depan bunyi dia? Tu. Bagus. Okey, jadi kalau dalam keadaan dia bertanwin. Dalam keadaan dia bertanwin. Kalau ta tanwin atas bunyi? Tan. Tan, pandai. Ta baris bawah bunyi? Tin. Tin, bagus. Dan baris depan bunyi? Tun. Tun, betul.
Okey. Senang tak pakcik? Senang? 3 Boleh? bunyi je. A, I, U, An, In, Un. Okey? Boleh? Alright. Sekarang cuba kita baca kotak-kotak kat bawah ni. Okey, cuba pakcik baca. Bismillah. Okay, bismillah. Ba-ta. Bagus. Ta-ta. Pakcik sekali lagi. Yang kotak kedua. Ta-ba. Betul. Okey, huruf tu titik mana? Titik bawah. Titik bawah, betul. Huruf ba, titik bawah, huruf ba. Okey, sekali lagi. Ta-ba. Bagus. Ta-ta. Betul. Ba-ta-ba. Bagus. Ba-ta-ta. Cik, tengok betul-betul. Okey, yang pertama tu bukan ba. Titik 2 kat atas. Ta. Oh, ta. Okey. Pandai. Sekali lagi. Ta-ba-ta. Betul terus. Ta-ta-a. Okey, good. Ba-ta-a. Good. Ba-ba-ta. Betul. Ta-ta-ta. Betul. Bagus. Alhamdulillah. Pakcik, kita ulang sekali lagi nak? Okey, boleh. Okey. Bismillah sekali lagi. Ba-ta. Bagus. Ta-ba. Good. Ta-ta. Bagus. Ba-ta-ba. Bagus. Ta-ba-ta. Betul. Ta-ta-a. Bagus. Ba-ta-a. Ba-ba-ta. Bagus. Ta-ta-ta. Alhamdulillah. Nampak pakcik dah makin lancar? Okey. Sekarang kita pergi huruf yang ketiga. Okey. Okey. Pakcik, huruf ni ada berapa titik pakcik? 3. 3. Okey. Huruf ni, okey, pakcik nampak, cik tengok gambar, dia macam ada salji dekat kawasan pegunungan kan? Dan kita tengok, cara ejaan dia pun kita tak kata salji, tapi salji. Pakcik agak-agak, okey, pakcik tahu tak ni huruf apa? Sa. Okey, sa. Bagus. Tapi ustazah nak betulkan sebutan dia sikit. Okey, sebutannya bukan sa pakcik. Sebutannya sa. Sa. Macam ni. Okey. Sebutan huruf sa, okey, ibarat, okey, hujung lidah di gigi. Ni gigi atas, hujung lidah. Pakcik keluarkan sikit hujung lidah, letak di gigi atas. Sa. Sa. Cuba tunjuk kat ustazah. Sa. Hujung lidah di gigi atas. Keluarkan sikit lidah tu. Kena keluar Yes, betul. Okay, so kalau ini gigi, ini gigi. Okay, hujung lidah di gigi atas. Sa. Okay, katakan ni gigi pakcik. Okay, ni lidah. Keluarkan sikit. Sa. Pandai. Bunyi dia sa. Sa. Betul? Huruf. Sebab tu kita eja pun kita tak eja salji. Kita eja salji. Okay. Hujung lidah di gigi atas. Okay. Nanti pakcik buat catatan dalam buku Okay. Kalau letak gigi bawah boleh ke ustazah? Mana boleh. Cuba pakcik letak gigi bawah. Dapat tak bunyi sama macam sa? Tak boleh. Tak boleh pakcik. Jadi pakcik tolong tulis dalam buku celik huruf kita tu. Okay. Hujung lidah di gigi atas. Hujung lidah di gigi atas. Yes. Yelah, yang ni sebutan dia kiranya kalau ejaan salji tu S-A-L tak tepat lah kan. Kalau kita nak sebut sa macam tu kan. Betul. Sebab tu kita eja
THA, barulah dapat sebutan dia. Sa. Sa. Sama juga proses dia tadi. Okey, kalau sa baris atas bunyi? Sa. Okey. Sa baris bawah bunyi? Si. Okey, pakcik, walaupun baris bertukar tapi cara sebutan huruf tetap sama. So kalau Macam huruf tadi juga. yes. So kalau huruf sa lidah berada di gigi, kalau dia baris bawah pun lidah tetap berada di gigi. Si. Cuba. Pandai. So kalau lidah, kalau baris depan? Tu. Pandai. Sekarang kita cuba kalau dia dalam keadaan tanwin pula. So kalau tanwin, baris atas, bunyi dia? San. Pandai. Kalau sa baris bawah, tanwin, bunyi dia? Sin. Good. Kalau sa baris depan, bunyi dia? Sun. Pandai. Pakcik okey? Susah juga ni, sa ni. Mari kita try baca. Dia. Boleh? Kita try Bismillah, pakcik try. Kau tak faham Ta. Betul. Babasa. Betul. Saba. Bagus. Sabaa. Betul. Saaba. Pakcik. Yang pertama tu bukan sa, 2 titik je. Itu ta. Ta. Sekali lagi. Taaba. Bagus. Sasaa. Betul. Abata. Bagus. Basasa. Pakcik, sekali lagi. Yang tengah tu huruf apa? Ta. Ta, bagus. Mula sekali. Batasa. Bagus. Terus? Sasa. Pakcik, Ustazah nak minta kita ulang sekali lagi boleh? Boleh. Bismillah. Saata. Bagus. Babasa. Good. Tasaba. Bagus. Sabaa. Taaba. Good. Sasaa. Bagus. Abata. Good. Basasa. Pakcik, sekali lagi. Batasa. Pandai. Terus? Sasasa. Bagus. Kita ulang sekali lagi boleh pakcik? Boleh. Alright, bismillah. Saata. Bagus. Babasa. Good. Tasaba. Good. Sabaa. Taaba. Bagus. Sasaa. Abata. Bagus. Batasa. Alhamdulillah, teruskan. Sasasa. Bagus. Pakcik, kita ada lagi 5 minit sebelum kita habis kelas. Hari ni Ustazah nak tanya, apa yang kita dah belajar? Hari ni kita belajar yang ni lah, yang baris sama dengan bunyi tadi. Bagus, pakcik ingat baris sama dengan bunyi. Benda ni sebenarnya asas kepada konsep suku kata Al-Quran. Yes. So itu yang kita belajar. Dari segi huruf kita dah belajar huruf apa hari ni pakcik? Kita belajar ba. Bandai lagi? Ta. Betul. Sa. Bagus. Kita belajar 3 huruf. Ba, ta dengan sa. Sekarang Ustazah nak bagi bekal untuk pakcik. Pakcik ada dapatkan video celik huruf tu kan? Dapat. Ustazah punya bekal untuk pakcik.
tolong tengok video celik huruf yang Ustaz Syukur ajar tu. Pakcik tolong ulang kaji balik apa yang kita dah belajar hari ni. Boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, pakcik tolong tengok sehingga huruf kha. Oh. Huruf kha pada muka surat 10. 10. Okey. Tengok dulu video tu, sehari 10 minit pun tak apa. Kalau pakcik dah mahir, pakcik nak tambah lagi pun tak ada masalah. Okey? Boleh. Video tu kita bagi supaya pakcik boleh ulang kaji di rumah. InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Alright. Jadi Ustazah jumpa pakcik minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Boleh? Boleh. Boleh. Okey pakcik okey? Okey. Setakat ni okey. Alhamdulillah. Okey pakcik, terima kasih. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah surah Wal-Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Okey pakcik, Ustazah pergi dulu. Assalamualaikum. Okey, wassalam.